Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Nizam Zaini Jani. Okey, untuk episod pertama ni aku nak kenalkan nama aku dulu. Nama aku Nizam. Untuk channel aku ni aku akan buat mostly review, tips dan trik dan tutorial. Aku akan review pelbagai jenis item seperti collectible, kamera, laptop, teknologi, gadget dan sebagainya. Jadi aku punya channel ni dia tak tergantung pada satu jenis item je. InsyaAllah aku akan cari benda-benda menarik yang aku akan review untuk korang. Tapi untuk first episode ni aku nak review lens daripada Sony, iaitu lens 20mm G f1.8 daripada Sony untuk Sony mirrorless camera E-mount. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada dekat Selat Melaka, Selat Avenue tu nama kedai makan belakang. Tapi sini kalau korang tengok ramai gila orang photoshoot kat sini. Tapi tempat ni quite nice lah kalau macam korang yang mana daripada luar Melaka buat ada wedding dekat sini kan, korang tak tahu mana korang nak photoshoot, datanglah sini. Tapi hari ni aku ada kat sini untuk tengok capability lens yang aku nak review. Yang lens yang aku cakap dan masa tadi, iaitu lens 20mm f1.8 G lens daripada Sony. Jadi tak apa, kita try dulu. Let's go. Okey, kita pergi ke spesifikasi lens ni dulu. Kalau korang boleh tengok dekat depan lens ni, diameter lens ni adalah 67mm. Kalau korang nak beli UV filter atau ND filter untuk lens ni, make sure korang beli 67mm ataupun korang beli yang paling besar 82mm. Lepas tu korang beli step down ring untuk lens ni. Okey, dekat side kamera ni korang boleh tengok dia ada autofocus dan manual focus switch yang korang boleh toggle kalau korang nak guna autofocus ataupun manual focus. Okey, lepas tu korang boleh tengok dekat depan ni dia ada manual focus ring. Manual focus ring ni aku boleh katakan dia hampir sama dengan Sony 24mm G Master punya lens. Dia memang smooth gila. Okey, dekat side tepi ni atas autofocus manual focus punya switch, korang ada focus hold button yang korang boleh map atau customize ikut korang punya kesesuaian kat body korang. Korang boleh setting lah, korang boleh letak apa yang korang nak letak. Lepas tu dekat atas focus hold button korang ada logo G warna hitam, dan background dia warna hitam, menandakan ia adalah G lens. Kalau korang guna G Master, dia berwarna orange belakang dia. Dan kalau korang guna Sony FE biasa, contoh 85mm f1.8, dia tak ada logo apa-apa. Untuk differentiate dia punya tier of lens dia, kini daripada tak ada logo ke logo G berwarna background hitam, dan juga yang paling high end adalah G berwarna orange belakang dia, background dia. Okey, lepas tu dekat atas ni dia ada tulis FE 1.8/20G. Okey, FE 1.8 tu bermaksudnya the widest aperture lens ni adalah f1.8, dan 20G tu stand for focal length dia 20mm, dan G tu menandakan ia adalah G lens. Kalau korang guna lens GM, G Master, dia akan tulis GM dekat belakang dia. Itulah untuk kalau korang, sedikit info untuk kalau korang nak bezakan antara lens G lens dan juga G Master. Okey, dekat belakang ni dia ada klik on dan off. Bila korang on klik ni, kalau korang boleh tengok dia ada aperture ring ni. Aperture ring ni akan ada sedikit thread. Korang a bit hard untuk pusing aperture ring ni, supaya korang tak adalah accidental korang tertukar korang punya aperture semasa korang ambil video ataupun gambar. Jadi dia antara features yang bagi aku amat berguna. Kadang-kadang aku pun terpusing aperture ring tu tanpa sengaja. Tapi kalau korang off, klik on dan off tu,
korang punya aperture ring tu dia akan jadi smooth. So far bagi aku dia punya layout button dia punya manual focus ring, dia punya aperture ring memang sama dengan G Master punya lens, memang tak ada beza. Cuma beza dia G Master tu 24 G Master tu dia a bit bulky, dan juga yang ni dia a bit kecil lah, dan juga lagi ringan. G Master tak silap aku 400 lebih gram, yang ni hanya 373 gram. Dan dekat depan lens ni korang akan dapat nano AR coating untuk reduce flare diagnostic. Kalau korang shot ada matahari dekat belakang korang kan, jadi dia dapat reduce lah flare tu. Lens ni menggunakan HD linear motor. HD linear motor ni autofocus punya motor yang paling latest daripada Sony. HD linear motor ni dia start daripada lens Sony 35G Master. Start daripada 35mm G Master yang latest keluar semua menggunakan HD linear motor. Tapi 24 to 70 GM aku tak sure dia guna motor yang mana, sebab aku belum dapat try lagi lens tu. InsyaAllah nanti aku akan cuba cari lens tu untuk korang, tapi itu untuk video akan datang. Stay tuned for that. Dan kalau korang boleh tengok dekat website Sony, harga lens ni adalah sebanyak RM4,199. Tapi sekarang mostly ni kalau korang cari dekat retailer ataupun Sony Center sendiri, harga diorang dah reduce hingga ke RM3,500 ke bawah. Kadang-kadang RM3,300, RM3,200 korang dah boleh dapat brand new. Sebab kalau korang boleh tengok pasaran market use lens ni, sebab dia tak banyak dekat second hand market, harga dia agak macam gitu je, staggered dalam 3,000, dalam 3,000 lebih. Jadi tak berbaloi lah kalau korang nak beli second hand untuk lens ni. Better korang cari yang baru, kepala pun tak pening, warranty pun lama lagi. Okay, aku lupa nak mention tadi, lens ni dia tak ada optical image stabilization. Jadi dia tak ada built-in OIS dalam body lens ni sendiri. Tapi jangan risau, mostly body camera yang baru daripada Sony, Nikon ataupun Canon sendiri dah ada image stabilization dalam body tu sendiri. Dia panggil IBIS kalau tak silap aku lah. Dia depends pada manufacturer, dia ada different name. Jadi korang jangan risau kalau korang punya lens tak ada optical image stabilization built-in, korang beli je. Kalau dua-dua ada image stabilization, lens ada, body ada, korang punya, orang kata korang punya video tu, footage korang tu memang smooth gila, memang tak ada shaky-shaky. Kalau korang guna telephoto punya lens, kalau contoh 85mm atau 50mm ke atas kan, 50mm tu kira manageable lagi lah kalau korang nak handheld. Tapi kalau 85mm ke atas tu, kalau korang nak handheld, nak buat video wedding ke, korang kena guna tripod lah. Kalau korang nak shoot daripada jauh kan, nak jadi style, contohnya kalau korang nak shoot orang main bola ke, ataupun sukan-sukan ke dekat stadium, ataupun konsert, korang nak duduk pada jauh tapi korang nak dapat footage yang cantik, korang kena guna tripod. Jadi kita jumpa dekat Melaka balik. Kerak lu. Okay guys, aku sekarang ada dekat Riviera, dekat Sedap Melaka. Aku baru habis try lens ni. Tak adalah habis, aku try lens ni dekat area sini. Sebab macam korang boleh tengok belakang aku ni, dia punya architecture dia agak menarik, agak cantik. Sebab tu hari ni ramai gila pengantin dekat sini ambil outdoor shoot dekat sini. Jadi untuk lens ni, kalau korang guna untuk video, gambar, memang tak ada masalah. Especially dia, aperture dia paling wide adalah f1.8 dan focal length dia adalah 20mm. Jadi amat sesuai kalau korang nak ambil gambar architecture macam belakang aku ni. Memang agak mantap dan dia punya sharp. Memang aku boleh cakap dia dengan 24mm G Master punya lens memang kira G Master tu cuma sharp lebih sikit je lah. Tapi dengan berbandingan lens ni, dengan harga dia beza dalam 1,000 lebih tu, bagi aku lah, baik korang invest dekat lens ni daripada beli 24mm G Master tu. Okay, kalau korang pakai body APS-C dengan lens ni, memang mantap. Korang memang jangan risau. Sebab apa aku cakap? Sebab body APS-C ringan, dan kalau korang pakai lens ni memang ringan. Tapi kalau korang pakai full frame body macam aku pakai sekarang ni, pun tak ada masalah.
Kalau korang pakai APS-C punya body, dia akan crop times 1.5 tak silap aku. Jadi dia akan almost 30 something millimeter. Jadi korang takkan dapat wide macam ni. Ni agak wide kan kalau korang nak tengok. Sebab tu dia amat sesuai kalau korang nak ambil gambar astrofotografi dan juga architecture. Tapi korang boleh juga guna ni buat untuk street shoot. Cumanya akan ada distortion sikit. Contohnya kalau aku dekat macam gini, kau nampak muka aku, dia akan a bit distort. Okay, kalau gambar korang a bit distort sebab lens ni dia agak wide. Memang bukan agak wide, memang wide lah. Cuma dia bukan 16mm. Korang jangan risau. Korang boleh masuk dekat dalam Lightroom, korang boleh fix gambar tu dengan dia punya lens correction. Dia ada lens correction profile untuk 20mm G lens ni. Daripada segi build quality dia, bagi aku memang sangat solid. Dan sebab dia ada weather seal juga, jadi kalau macam kena hujan renyai-renyai tu, bagi aku tak ada masalah. Korang tak payah takut lah. Tapi janganlah korang pergi rendam lens ni dekat dalam sungai. Okay, untuk sesiapa yang jual estate, kira macam buat video untuk rumah, nak jual rumah dalam interior rumah, memang akan ada debate antara pakai 16mm lebih bagus. Tapi kalau korang tak cukup bajet, korang hanya ada satu lens ni, bagi aku lens ni sangat capable untuk buat macam-macam. Sebab dia memang versatile. Jadi kalau korang nak guna untuk buat video dalam rumah, untuk jual barang rumah ke, nak tengok korang punya construction dalam rumah, memang tak ada masalah bagi aku untuk guna lens ni. Okay, so far bagi aku lens ni kalau korang nak buat vlogging, memang orang kata sangat mantap. Kalau ada bunyi gagak belakang tu, aku minta maaf sebab aku tepi laut macam ni. Belakang ni, sekejap kau tengok Okay, tepi ni, okay, ni dia macam orang kata pesisiran, tak adalah pesisiran pantai. Depan sana tu adalah laut. Jadi banyaklah burung-burung kat sini. Adik, kalau korang tanya aku lens ni untuk siapa, aku rasa lah lens ni sebenarnya dia versatile sikit. Ramai orang boleh pakai. Kalau korang ni suka astrofotografi, memang ni antara lens yang aku recommend. Tapi korang kenalah cari hutan ke, tempat-tempat yang tak ada tercemar dengan lampu-lampu. Kalau untuk videographer, aku rasa ini adalah antara prime lens yang memang korang perlu cuba. Tapi kalau korang takut 20mm ni tak kena dengan jiwa korang, korang boleh pergi ke Sony Center Lalaport. Dekat situ ada banyak gila lens yang korang boleh try. Daripada lens yang murah sampailah ke mahal gila, korang boleh try. Kat situ memang dia punya, aku bukan nak promote kedai Sony, tapi dah memang dia punya promoter tu memang dia layan customer. Even kalau korang tak beli pun, dia explain memang terbaik lah. Itu antara kedai Sony yang mesra pelanggan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, apa yang aku share ni korang amat berguna untuk korang, okay, korang boleh like, share dan juga komen kat bawah apa yang korang nak aku review lepas ni, ataupun ada certain body camera ataupun lens yang korang nak tahu, ataupun tak kisahlah handphone ke, laptop ke, korang just komen kat bawah. Ataupun yang mana yang ada professional photographer atau videographer yang korang nak kongsi ilmu korang, boleh juga komen kat bawah, kita kongsi sama-sama guys. Okay, dan juga jangan lupa subscribe channel aku ni, dan juga enable notified bell korang tu, supaya korang dapat notified bila aku up video aku akan datang. InsyaAllah lepas ni aku ada satu lens lagi untuk korang. Lens tu agak budget jugalah, dia tak ada high end sangat. Cumanya lens tu adalah untuk fotografer. Kalau korang nak tahu lens apa aku akan review lepas ni, stay tune dan enable notification tu. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk video akan datang. Bye bye.
fotografer dan juga videografer aku hari ni. Nampak? Walaupun dia janji Malaysia tapi alhamdulillah settle juga. Dan cuaca korang tengok guys. Siapa yang nak buat outdoor, video outdoor ke, korang nak buat ambil gambar ke kat sini untuk wedding korang, bolehlah try check it out dekat Melaka ni. Riviera dekat di Pulau Melaka ni, Selat Melaka lah kalau lebih well known. Lupa juga terima kasih kepada abang cameraman hari ni kerana membantu saya untuk menjadi cameraman saya hari ni. Jangan lupa like, share and comment. Kalau korang nak abang ni buat channel di sini, bolehlah komen kat bawah.